rupanya tak habis. Sekarang ni mereka cuba mempengaruhi pula. Mula-mula dia dah mempengaruhi 10, kemudian naik 12, kemudian jadi 15, campur lagi kononnya ada 2 daripada PKR, dah jadi 17. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Pertama sekali kita antara yang awal membuat pendedahan berhubung dengan hasrat Perikatan Nasional untuk membeli. Kita ingat dulu zaman Muhyiddin saja ada Scheme of Things. Tetapi walaupun kita dah luluskan Akta Anti Lompat Parti, mereka masih ingat bahawa akta tu tak wujud. Itu sebab di awal mukadimah selepas pilihan raya umum yang ke-15 lagi, mereka masih lagi menggunakan Scheme of Things dan berjaya mendapat 10 sokongan SD daripada Wakil Rakyat Barisan Nasional. Tapi tak apa, benda tu dah jadi sejarah. Kita ingat dah selesai. Bila kita ingatkan balik kepada wakil rakyat kita yang 10 orang ni, bahawa jangan lupa kamu sudah pun tanda tangan aku janji. Sebelum jadi calon tu dah tanda tangan aku janji. Dan sekiranya kamu memberikan sokongan kepada orang lain, melanggar aku janji tu, kursi kamu secara automatik kosong. Kita punya Susah Agung Barisan Nasional hanya perlu hantar notis kepada Speaker Dewan Rakyat mengatakan bahawa kursi itu dikosongkan. Itu yang gelabah. Maka awal cepat dia orang ni tarik balik sokongan terhadap Muhyiddin Yassin. Itu yang Haji Hadi pergi ke pergi ke Parlimen, dia kata dah cukup jumlah. Lebih daripada cukup. Lebih daripada cukup. Kita pun tak tahulah macam mana jumlah dia boleh cukup kan. Jadi kita ingat selepas berakhirnya episod tu, dah bertaubatlah mereka ni kan. Tak nak lagi jadi kerajaan terbuat atap. Tapi rupanya tak habis. Sekarang ni mereka cuba mempengaruhi pula. Mula-mula dia dah mempengaruhi 10, kemudian naik 12, kemudian jadi 15, campur lagi kononnya ada 2 daripada PKR, dah jadi 17. Tapi Alhamdulillah, kita pun ada usaha-usaha yang dibuat oleh Presiden UMNO dan kepimpinan UMNO. Dan hasil daripada usaha-usaha ni, kita tengok jumlah ni daripada 15 turun kepada 8. 8 tinggal 4. 4 seorang tu pun dah tak berapa rasa berbaloi untuk buat. Untuk ambil, sebab nak ambil risiko letak jawatan bertanding semula, belum tentu boleh menang. Dan kalau menang sekalipun, tak cukup untuk membentuk kerajaan. Jadi buat apa dia bagi masa? Betul tak? Tapi dia orang ni, dia memainkan peranan membuat rakyat percaya. Saya nak beritahu senang saja. Kan? Kita ada 148 ahli parlimen kerajaan yang menyokong kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau katalah 30 wakil rakyat daripada UMNO ni, kalau itu harilah mereka berjaya rampas parti sekalipun, maknanya tukar kepimpinan sebagai presiden yang baru, katalah orang yang baru tu boleh bawa wakil rakyat BN 30 orang ni pergi menyokong Perikatan Nasional. Masih tak boleh menang, tak boleh bentuk kerajaan. Sebab Datuk Seri Anwar masih ada 118 kursi. Dan bila pertandingan presiden dan timbalan tidak diadakan dan naik presiden tu hampir semua bersama dengan presiden, MT pun hampir semua, boleh katakan dalam kepimpinan UMNO ni lebih 95% bersama dengan presiden. Yang dulu tak bersama presiden pun sekarang bersama dengan presiden. Yang dulu sign 10 orang ni pun ramai yang sudah bersama dengan presiden, kecuali 1, 2, 3 yang ketegak sikit ni, bak kata orang Kedah ni. Seorang dua lah. Kemudian yang 2 orang pula dengar khabar istana masing-masing dah panggil. Jadi tinggal 1 orang sebatang kara. Sebatang kara tu pun
saya rasa dia pun mempunyai akal. Dia tahu kalau apa move juga dia buat, dia tidak akan mencapai apa-apa kejayaan. Jadi buat apa nak bagi rosak nama je. Betul tak? Jadi saya boleh katakanlah seperti mana yang diungkap oleh Datuk Seri Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid, bahawa sehingga hari ini tidak ada satu pun ahli Parlimen Barisan Nasional yang akan meletakkan jawatan ataupun mengusungkan kursi menyertai Perikatan Nasional kerana tidak berbaloi. Itu je. Jadi bagi saya hari ini, kerajaan hari ini akan stay untuk satu penggal insya-Allah. Akan stay untuk satu penggal. Dan sekarang ni ialah masa untuk kita selesaikan masalah-masalah rakyat. Kena ingat tau, bila kita ambil alih, bila Datuk Seri Anwar Ibrahim ambil alih daripada tangan Mahathir, ambil alih daripada tangan Muhyiddin, ambil alih daripada tangan Datuk Seri Ismail Sabri, banyak perkara berlaku. Kalau dulu zaman Datuk Seri Najib, hutang negara 686.8 bilion, hanya 50.8% berbanding dengan GDP kita. Sekarang hutang negara dah 1.5 trilion. 1.5 trilion. Lebih 2 kali ganda. Itu sebab kalau kita tengok kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni banyak benda yang berlegah. Macam mana kita nak jimatkan? Macam mana kita nak kurangkan keterisan? Macam mana kita nak basmi itu, basmi ini, Dan mungkin fokus kita lebih kepada projek-projek ataupun pembangunan yang mendapat manfaat rakyat terbanyak berbanding dengan projek-projek mega yang mungkin sebahagian besarnya akan menguntungkan pihak-pihak tertentu berbanding dengan rakyat biasa. Jadi saya nampak sekarang ni fokus kerajaan hari ini, kerajaan Madani ni lebih untuk wujudkan satu suasana di mana nasib rakyat terbanyak itu akan lebih terbela. Hubungan keharmonian antara semua kaum itu akan lebih baik berbanding dengan dulu. Kita tidak mahu lagi zaman racial tense ini cukup menular. Orang Melayu membenci orang Chinese and Indian. Orang Cina pun berprasangka buruk pada orang Melayu. Zaman tu sudah berlalu dan insya-Allah kita harap akan berakhir. Kalau kerjasama ini dapat kita lanjutkan untuk puluhan tahun, maka kita akan hentikan politik rasis ni secara permanently ataupun secara tetap. Secara noktah. Kita akan letak noktah kepada racism. Dan saya harap ini satu benda yang baik. Dan dalam masa yang sama saya nampak fokus kerajaan hari ini ialah untuk pastikan ekonomi negara itu dapat kita pulihkan. Dan kita tengok lawatan-lawatan Datuk Seri Anwar Ibrahim walaupun dikecam, ada setengah-setengah orang macam badut sarkas yang pakai baju kuning macam tapi DG dah buat penafian. DG dah buat penafian, mereka tidak pernah terlibat menganjurkan sebarang bentuk jual beli bela dan sebagainya. So, walaupun kita tengok Che Guevara Malaysia lah ni sebenarnya, Che Gubat, dia memperlekeh. Saya nak beritahu bahawa bila kita pergi ke luar negara tu bukan suka-suka nak naik jet. Janganlah bebal sangat. Datuk Seri Anwar Ibrahim pergi dengan mission untuk bawa masuk pelabur. Kerana hanya dengan membawa masuk pelabur masuk ke dalam negara ni, dia akan bawa mata wang negara mereka. Mata wang negara mereka tak laku dalam negara kita, maka mereka akan tukar kepada mata wang ringgit. Bila mereka semua melabur ke dalam negara, bawa foreign direct investment, dia kena tukar kepada ringgit, maka demand untuk ringgit itu akan meningkat. So bila demand untuk ringgit itu lebih daripada supply, itulah yang akan mengukuhkan kedudukan ringgit. Dan bila kedudukan ringgit mengukuh, kita lihat barang-barang import akan jadi lebih murah. Itu secara tak langsung akan mengurangkan juga kadar inflasi kita. Kenaikan harga barang yang hari ini melampau-lampau, itu pun akan turun. Produk tempatan yang ada elemen, contohnya ada 14-15 ingredient tapi ada 2-3 barang mesti kena import juga. Itu pun akan turun harga. Benda macam ni mungkin orang macam Cikgu Bat, dia tahu macam mana nak buat demonstrasi je Dia tak faham pasal ekonomi, dia takkan faham. Dia tak tahu langsung. Dia tak tahu benda ni.
Saya pun tak tahulah dulu orang mana yang hantar dia pergi Korea. Hantar pergi Korea tu suruh gulingkan kerajaan. Dia belajar macam mana gulingkan kerajaan. Macam mana nak hidupkan kerajaan, dia tak belajar. So dia tak faham apa benda tu ekonomi, dia tak faham bila foreign direct investment masuk, kita punya bursa saham Kuala Lumpur akan lebih mengukuh. Dan ini akan membantu usahawan-usahawan kita yang, saya ambil contoh lah, bila mana kejatuhan kerajaan semenjak 2018 tu, ianya memberi kesan kepada kita punya BSKL. Indeks BSKL turun lebih 300 mata. Ramai orang yang bilioner sudah hanya jadi milioner. Yang milioner ada yang sudah jadi B40 pun ada. Kan? Ini ramai orang tak faham. Jadi sudah pastilah peranan kita hari ini buat orang faham kenapa kita kena tarik pelabur kembali ke negara ini. Bila pelabur kembali ke negara kita, kita akan pastikan bahawa pertumbuhan ekonomi akan lebih baik. Bila pertumbuhan ekonomi akan lebih baik, kita dapat wujudkan peluang pekerjaan. Dia orang datang ni, dia bawa fund daripada luar, dia buka kilang, dia buka perniagaan dia. Ianya create peluang pekerjaan. So kadar pengangguran akan menurun, kadar jenayah pun akan menurun. Banyak manfaat untuk negara. Dan kalau kita ada pendapatan lebih, akhirnya kita boleh bagi subsidi lebih kepada rakyat. Kita boleh sediakan prasarana yang jauh lebih baik kepada rakyat, insya-Allah.